Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam kuliah duha mingguan yang generally kita adakan pada setiap hari Khamis, iaitu pada masa ini kita masih lagi ada dua slot, ya. Iaitu yang pertama, kita dalam rangka menghabiskan huraian kitab penziarah kubur, tak nampak, penziarah kubur, bukan penyembah kubur, yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tinggal tidak banyak muka surat lagi, dan selepas selesai kita menghuraikan, insya-Allah kita akan pergi kepada slot yang kedua ataupun bahagian yang kedua daripada kuliah kita, iaitu tadabbur Al-Quran, ya, dengan tafsir, ya. Kita menjalankan sesi tadabbur menggunakan berpandukan kepada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Baik, kita mulai dengan kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur terlebih dahulu, di muka surat 190, isu tentang tanah kuburan. Soalannya, adakah mengambil tanah kuburan adalah syirik? Setengah orang bila dia pergi ke kubur, dia ambil sedikit tanah di kubur itu dan dia bawa balik. Jadi ada sebahagian mengatakan tak boleh. Kalau kita ambil tanah kubur itu adalah syirik. Jadi ini yang cuba dihuraikan, ya, oleh pengarang kitab tentang isu ini. Jadi disebutkan di sini, ini jelas pernyataan gegabah yang langsung menuduh syirik. Maknanya gopoh, ya. Kerana syirik ini berarti kita itu mengiktikadkan ada selain daripada Allah Ta'ala Tuhan. Atau kita dengan bahasa lain, kita kata seseorang yang menuhankan selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya dia meyakini ada sifat ketuhanan. Kalau meyakini sifat ketuhanan pada Allah Subhanahu Ta'ala, itu memang dituntut. Tetapi kalau meyakini sifat ketuhanan pada makhluk, itu adalah syirik, ya. Jadi adakah mengambil tanah kubur itu syirik? Jadi dijawab di sini adalah semata-mata dengan mengambil tanah di kuburan itu terus dituduh syirik, ini adalah satu bentuk kegopohan. Kenapa? Sebab di masa dahulu sudah ada
umat Islam yang mengambil debu makam para ulama dan para ahli hadis tidak menghukumnya sebagai sebuah kesyirikan. Di antaranya dalam karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi dia masih dalam, kita kata, skop tabarruk, mengambil barakah, bukan makna kata tanah kubur tu ada kuasa atau ada sesuatu, tidak, tetapi kesolehan, orang yang soleh itu ada kebaikan. Jadi kemuliaan orang yang mulia itu ada kebaikan. Jadi itu dia punya asasnya, bukan tanah, bukan batu dan sebagainya. Jadi dia samalah macam baju misalnya. Baju asalnya sesuatu benda makhluk Allah, bukan ada kuasa apa-apa. Tetapi apabila baju itu dipakai oleh seorang Nabi, seorang Rasul, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, maka ada keberkatan. Antara manifestasi daripada keberkatan pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah apabila diusap ke wajah ayahanda beliau sendiri, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, dengan izin Allah. Kita kena ingat itu selalu, dengan izin Allah, maka sembuh mata Nabi Yaqub daripada penyakit mata yang melanda beliau. Jadi kalau dari segi hakikat, yang menyembuhkan sakit mata Nabi Yaqub alaihissalam adalah Allah. Itu hakikatnya. Tapi dari segi sebab musabab, usaha dan ikhtiar, ada usaha dan ikhtiar untuk mengambil berkat, mengambil kebaikan daripada baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah tersebut ada diceritakan dalam Al-Quran, walaupun digunakan istilah alqa ataupun ulku, iaitu kalau orang faham maknanya campak. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah letak. Letak baju Nabi Yusuf AS tu ke muka Nabi Yaqub AS, maka dengan izin Allah sembuh daripada kebutaan itu. Maksudnya tabarruk, ambil berkat, bukan menyembah baju, tidak. Ini diceritakan dalam karya Imam Bukhari rahimahullah taala dalam At-Tarikhus Shaghir. Qala Ata'un fahaddatsani Malik bin Dinarin rahimahullah taala, qala akhadtu min turabi qabrihi ay qabri Abdullah bin Ghalib al-Haddani faj'altuhu fi qadahin thumma ghasaltul qadaha bil ma'i fawajadtu minhu rihal miski. Ini salah satu keberkatan yang Allah tunjukkan kepada orang yang soleh bernama Abdullah bin Ghalib al-Haddani. Jadi beliau, iaitu Imam Atha rahimahullah taala, berkata bahawa Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala berkata kepadaku, saya pernah mengambil sebahagian tanah dari makam Abdullah bin Ghalib al-Haddani, seorang yang soleh. Kemudian saya meletakkannya dalam sebuah bekas. Saya sirami bekas itu dengan air dan saya temukan dari tanah itu bau minyak misk. Jadi ada bau yang wangi. Ini adalah dengan kuasa Allah Ta'ala lah. Asalnya tanah, bau tanah lah. Tanah tak bau misk, tak bau misk, orang panggil kasturi. Kasturi, tapi dengan izin Allah Ta'ala, itu kata ada keberkatan pada orang soleh tadi. Kalau barangkali tanah yang kita punya, bau tanah je lah. Kenapa pula nak bau misk? Nah, dalam kitab tersebut, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mengingkarinya, apatah lagi menuduh syirik. Kalau memang semata-mata mengambil tanah itu syirik, tentulah ulama sahabat Imam Bukhari akan membuat komentari, mengatakan bahawa perbuatan sedemikian itu tidak boleh dilakukan. Jadi kisah yang sama diperkuatkan lagi oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Tahzibut Tahzib. Jadi disebut di sini, qutila Abdullah bin Ghalib al-Haddani yaumat tarwiyati fakana an-nasu ya'khuzuna min turabi qabrihi ka'annahu miskun. Jadi beliau ni insya-Allah seorang yang syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dibunuh pada hari Tarwiyah. Hari sebelum orang pergi wukuf di Arafah di bulan Zulhijjah, itu hari 8 Zulhijjah, beliau terbunuh dan orang ramai mengambil daripada tanah kuburannya yang mempunyai bau seperti misk, mempunyai bau yang wangi, mungkin berkat seorang soleh yang mati syahid, sehingga kan tanah kuburannya dia berbau wangi. Jadi tak masalah lah setakat nak ambil tanah itu, tidak menjadi syirik sebagaimana yang disangkakan oleh golongan-golongan yang tertentu. Dan lebih mengejutkan lagi yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Imam Al-Mizzi rahimahullah taala dalam kitab Tahzibul Kamal, falamma qutila dufina fakana an-nasu ya'khuduna min turabi qabrihi
ka'annahu miskun yasrunahu fi thiyabihim. Jadi mereka mengambil barakah, ya. Bukan dia asal diri tanah itu, tidak. Tapi ia ada kaitan dengan orang soleh yang mati syahid. Apabila Abdullah bin Ghalib Al-Hadani dibunuh, maka orang ramai mengambil tanah di makamnya seolah-olah seperti minyak misk, kasturi, dan mereka meletakkan tanah tersebut di baju mereka, ya, ada bau yang wangi. Di antara makam lain yang diambil debunya atau tanahnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Ibn ada typo kat sini, ya. Syekh Ibn Abdullah Al-Umri, yang Rumi tu ada typo. Aman Tamri bin Abdullah Al-Umri Al-Amiru Saifuddin Naib Uzzah wa kana amiran jalilan kathiral birri ilal fuqara'i was salihin wa kana dayyinan khairan abida wa qabruhu yuzaru wa yu'khadhu min turabihi litabarruki rahimallahu taala, ya, dalam kitab Al-Manhalus Safi. Taman Tamar bin Abdullah Al-Amri, seorang pemimpin, ya, yang digelarkan sebagai seolahnya beliau ni pedang agama, dan dia ni menjadi wakil di Gaza, ya, yang sekarang ini sedang diserang, dizalimi oleh tentera-tentera Zionis, ya. Jadi ini tanah yang barakah, ya. Dalam Quran dah sebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa ni adalah satu tempat yang sekitarnya diberkati, ya. Jadi itu tanah yang dirampas oleh orang-orang Yahudi Zionis, ya, menzalimi penduduk asalnya orang-orang Palestin, dan sekarang ini mereka sampai membunuh ribuan orang-orang Islam di situ. Sama-sama kita doakan, ya, moga-moga Allah Taala memberi kekuatan, kesabaran dan juga pahala ganjaran yang besar bagi saudara-saudara kita yang menghadapi fitnah serangan daripada orang-orang Zionis ini. Jadi diceritakan tentang diambil barakah daripada debu ataupun tanah yang dimakamkan di situ seorang agamawan yang baik, ahli ibadah. Jadi memang kalau di sisi golongan Wahabi, mereka anggap ini syirik lah. Mereka sangat sensitif, kalau ada unsur-unsur tabaruk macam tu, mereka akan anggap itu satu benda yang khurafat, yang takhayyul lah. Di sisi kita, tabaruk itu dibenarkan. Mereka hanya kata tabaruk boleh dengan asar peninggalan Nabi SAW sahaja. Tak boleh dengan kesan-kesan daripada orang yang soleh, walaupun mereka sendiri masih menyimpan athar tokoh-tokoh mereka seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan sebagainya. Mereka simpan cermin mata mereka, simpan pen dan sebagainya. Mungkin kata mereka hanya sebagai catatan sejarah sahaja. Kalau setakat nak catatan sejarah, tak perlu pun nak simpan cermin mata dan sebagainya. Bermadailah diceritakan saja kisah hidup orang tersebut. Tetapi di sisi kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, tabarruk ambil berkat ini tidak confine, tidak khusus hanya kepada athar peninggalan Nabi SAW, bahkan boleh juga kepada athar orang-orang soleh yang selain daripada Nabi SAW, sebagaimana yang diterangkan oleh para alim ulama, semisal Al-Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Kemudian bahkan, ini sangat menarik, ya, kerana tokoh ini adalah tokoh yang dijadikan idola dan ikutan, ya, oleh golongan Wahabi yang mensyirik-syirikkan amalan-amalan umat Islam ini. Tokoh idola mereka, ya. Beliau Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang walaupun beliau ini sangat keras menolak amalan-amalan tabarruk, terlebihnya yang berkaitan dengan makam, ternyata makam Ibn Taymiyah sendiri diambil debunya oleh pengikut-pengikutnya. Murid-murid beliau sendiri mengambil berkat daripada debu makam Al-Imam Ibn Taymiyah. Ini dicatatkan dalam kitab Ar-Raddul Wafir yang ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Nasiruddin Ad-Dimashqi
Dicatatkan di sini, saya terus membaca terjemahannya untuk kita dapat jimatkan masa. Telah berkata Ali bin Abdul Karim bin Syekh Sirajuddin Al-Baghdadi Al-Asli Al-Batta'ihi Al-Mizzi. Beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada aku dengan sesuatu yang ganjil, yang pelik. Dia menceritakan bahawa dahulu saya seorang pemuda lah, masih orang muda, dan saya mempunyai seorang anak yang anak dia ni ada sakit di mata dia, Ramadan, sakit di mata dia. Jadi kami ni adalah orang yang ada keyakinan tentang ketokohan Ibn Taymiyah, dan beliau ni bersahabat dengan bapa saya. Jadi kita boleh bayangkan bapa kita ada kawan misalnya dengan seorang ulama, seorang tokoh. Jadi kita ada memandang tinggi kepada kawan ayah kita yang merupakan ulama tadi. Ini yang beliau ceritakan. Jadi bila anak dia tu ada sakit mata, ini yang berlaku. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah datang kepada kami dan menziarahi bapa kami. Dan saya terlintas dalam hati saya, pasti saya akan ambil daripada tanah, maknanya selepas kematian Al-Imam Ibn Taymiyah itu, saya pasti nak ambil daripada tanah kuburan ni untuk saya celakkan, letak di mata anak perempuan itu, tabarruklah, ambil berkat. Kerana dia sakit mata tu dah lama tak sembuh. Jadi macam-macam ubat yang dia cuba pun tak sembuh. Jadi bila berlaku macam tu, masa Al-Imam Ibn Taymiyah masih hidup, beliau ni menghormati kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, dan Ibn Taymiyah ni adalah kawan kepada ayah dia, rajin datang ke rumah, berziarah dan sebagainya. Jadi saya pergi ke kubur Al-Imam Ibn Taymiyah. Lalu saya berjumpa dengan seorang dari Baghdad, yang mana orang Baghdad ini dia mengumpulkan tanah di situ. Jadi saya bertanyalah kepada dia, apa yang kamu buat ni? Jadi dia jawab, aku mengambil tanah ni kerana sakit mata, dan saya celakkan dengan tanah ini anak-anak saya. Jadi bila dengar orang Baghdad ni cerita macam tu, saya pun bertanya, adakah ada manfaat? Maksudnya okey ke? Kalau kita bahasa kita sekarang ni, oh kamu buat macam tu okey ke? Sembuh ke? Lalu dia berjawab, na'am, ya. Dan dia menceritakan bahawa dia telah mencubanya, dan dan dengan itu aku pun bertambah yakinlah apa yang aku dah plan tadi. Lalu aku ambil daripadanya dan aku celakkan kepada anakku, letak di mata anak ketika dia sedang tidur. Dan dengan izin Allah sembuh. Itu namanya tabarruk, barakah. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah ni, beliau walaupun ada fatwa-fatwa beliau yang bercanggah dengan ijma' para alim ulama dan ditolak fatwa-fatwa beliau mencanggahi ijma' ini, namun beliau tetap adalah seorang ulama. Jadi ada keberkatan, ada kebaikan pada ilmu itu sendiri. Jadi untuk orang yang mengambil barakah daripada beliau, dengan izin Allah sembuh penyakit mata tadi. Jadi sebab itu kita ahli sunnati wal jamaah secara umumnya, kalaupun kita menolak fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, jangan kita sampai mengkafirkan beliau, kerana itu sangat berisiko. Memang ada ulama silam yang tapi tidak ramailah, mungkin ada satu atau dua ulama silam yang memfatwakan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ni sudah jatuh kafir. Tetapi yang lebih selamat adalah kita itu mengikut kepada majoriti para ulama yang hanya sekadar menolak penyelewengan beliau, tetapi tidak sampai mengkafirkan beliau. Jadi kita ingatkan sebegitulah kepada umat Islam, kerana tidak ada faedah pun kalau kita mengkafirkan satu orang yang telah meninggal dunia, wa amruhu ilallah, sedangkan
kita serah sajalah, dia dah meninggal dunia. Kita serahlah urusan dia kepada Allah, kita tidak tahu. Dan memang ada riwayat yang dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah sudah bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dia yang lalu. Tapi memang ada orang kata, lepas taubat dia masih buat lagi. Itu persoalan yang kedua. Persoalannya kita tidak mahu tergelincir pada kesalahan mengkafirkan ahli kiblat, mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih lagi kedudukan beliau itu sebagai ulama. Itu ada risiko dekat situ. Habis yang dahulu tu, yang satu dua orang yang mengkafirkan beliau, itu mereka adalah orang-orang yang ulama juga, yang mujtahid, yang mana diharapkan kalaupun mereka tersalah dalam ijtihad mereka, masih lagi mereka itu diberi satu pahala oleh Allah Ta'ala. Kerana itu keistimewaan orang-orang yang mujtahid, orang yang alim, mereka ada kepakaran. Bila mereka berijtihad, betul dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Kalau mereka salah pun masih dapat 1 pahala. Tapi kita yang bukan ulama ni, kalau kita main bercakap saja, berfatwa saja, itu kalau betul pun kita sudah berdosa. Kerana betul kita itu betul kerana nasib. Macam orang jawab exam pakai baling buah dadu lah. Jadi kalau betul sekalipun bukan sebab dia pandai, nasib saja. Jadi itu yang saya ingin tekankan lah berkaitan dengan Imam Ibn Taymiyah ini. Kalau kita nak fokus kepada fatwa-fatwa beliau yang salah, yang ditolak oleh para alim ulama, kita fokus di situ. Kita terangkan kenapa fatwa beliau ditolak. Tapi jangan sampai kita itu membenci kepada batang tubuh beliau, sampai mengkafirkan beliau. Itu sangat berisiko kalau dilakukan. Yang penting poin kita di sini adalah ini bahkan dilakukan juga, mengambil berkat ini dengan tanah ataupun debu yang ada di kuburan Al-Imam Ibn Taymiyah. Lalu aku menceritakan perkara tersebut kepada Ibn Qadhi Al-Jabal, iaitu Imam Syarafuddin Abul Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Syekhul Islam Abi Umar Al-Maqdisi. Jadi dia ni selalu juga datang menzahri kami. Lalu dia merasa takjub dengan apa yang saya ceritakan itu, dan dia bertanya saya tentang perkara tersebut di hadapan orang ramai. Lalu saya pun menceritakan apa yang berlaku, dan itu sangat mengagumkan beliau. Jadi tidak timbul isu syirik di situ. Ia hanya usaha ikhtiar semata-mata dengan berdasarkan konsep mengambil berkat daripada orang soleh, orang-orang yang baik. Jadi beliau ini memang memandang, menghormati Al-Imam Ibn Taymiyah ni sebagai satu orang ulama. Maka di situ Allah berikan keberkatan, iaitu sembuh mata anaknya itu daripada sakit mata. Tapi apapun ubat secara tabarruk ataupun ubat secara hospital, pergi ubat moden, ubat titik mata, ataupun ubat secara tradisional, entah rebus daun apa, rendam mata dalam air itu dan sebagainya, kena kita yakin bahawa yang menyembuhkan tetap Allah SWT. Bukannya tanah tadi, bukannya obat titik mata tadi, bukan juga rebusan daun dan sebagainya. Ini mesti ditanam semantapnya dalam hati seorang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Hanya saja yang memberi bekas, yang mendatangkan kesan kesembuhan dan sebagainya, pasti adalah Allah SWT semata-mata. Jadi banyaknya riwayat yang dikutip oleh para ahli hadis, termasuk oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan terjadi perkara yang sama di makam Al-Imam Ibn Taymiyah. Tidak ada ketika itu yang menghukum syirik ataupun mengatakan mereka itu menyembah kubur. Sebab mereka tahu bahawa walaupun mengambil tanah di makam tidaklah memberi manfaat atau mudarat, yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Mereka ada mengambil tanah tidak lain mencari berkat. Ini bahasa Arab disebut tabarruk, ambil berkat. Dan berkat yang hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Di sisi lain, mereka yang anti tabarruk, yang tak suka ambil berkat ni, tidak pernah pula berteriak syirik kepada orang-orang yang beratur panjang di klinik dan farmasi untuk mendapat ubat dan perkhidmatan doktor.
Padahal kalau dia nak cerita hakikat, memang doktor dan ubat juga tidak boleh memberikan kesembuhan. Dia boleh pula kata, oh itu sebab ada kajian saintifik. Kajian saintifik itu hanya asbab. Apa yang dikatakan rumusan saintifik itu hanyalah catatan tentang apa yang mereka observe berdasarkan eksperimen, berdasarkan percubaan. Letak drug jenis macam ni, lega. Then dia berilah, dia prescribe that kind of drug untuk certain kind of symptoms. Ataupun kalau obat tradisional misalnya, untuk pengalaman dia, kalau air rebusan daun ni sesuai kalau diminum oleh orang yang penyakit macam ni. Lalu dia suggest, tapi hakikatnya bukan air rebusan ataupun the drug type of medicine yang menyembuhkan, tidak. Jadi tak timbul isu syirik. Sama-sama usaha ikhtiar, cuma satu tu usaha ikhtiar dalam bentuk tabarruk, ambil kebaikan daripada orang-orang soleh, sementara satu lagi dalam bentuk berdasarkan percubaan, kajian dan sebagainya. Tapi sama-sama Allah yang mengurniakan kesembuhan. Oleh kerananya, jika melihat aspek menghindari kesyirikan, kalau memang nak larang semua benda takut jadi syirik, semestinya yang diperingatkan bukan hanya penziarah makam, tetapi orang-orang yang pergi berubat doktor ke, berubat tradisional ke, mereka juga perlu diperingatkan supaya tidak syirik, supaya sentiasa tahu bahawa yang mempunyai kesembuhan sebenar adalah Allah Ta'ala. Baik, sebagai kesimpulan, amaliyah yang dilakukan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau di sini konteksnya yang di Indonesia, diperjuangkan dan dilestarikan dalam jamaah Nahdlatul Ulama seperti ziarah makam Nabi SAW, ziarah makam para ulama, membangunkan makam ulama, membaca Al-Quran di kuburan dan sebagainya, adalah amaliyah, amalan yang telah dilakukan oleh para alim ulama salaf. Ya. Jadi mereka yang anti ni, mereka selalu kata mereka ikut salaf. Tapi kenapa mereka tak lihat bahawa ini adalah amalan salaf sejak ribuan tahun lalu, yang diabadikan oleh para ahli hadis dalam kitab-kitab mu'tabar seperti yang telah dikemukakan di awal-awal kitab dahulu. Dia bagi kelompok baru dalam Islam, seperti golongan Wahabi yang berslogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang sebenarnya itu hanya slogan. Slogan itu tak masalah. Masalahnya dia hanya slogan kosong, tak dipraktikkan. Yang sebenarnya mereka bukan kembali pada Quran dan hadis, tetapi mereka bertaklid, ta'assub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lainnya. Jadi nak tak nak mereka harus menelan pahit dan kecewa. Kerana para ahli hadis majoritinya adalah pencinta kepada ziarah makam ulama. Para ahli hadis majoritinya adalah mengamalkan tabaruk, ambil berkat dan tawassul. Majoriti ahli hadis bahkan bermazhab Syafi'i. Kalau akidah, mungkin tak salah kita katakan about 90%, 90% ahli hadis adalah Asy'ariyah. Sementara kalau dari segi fiqh, mungkin dalam sekitar 70% ahli hadis adalah bermazhab Syafi'i. Sama seperti yang mazhab yang dipegang oleh Nahdliyin, iaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Setidaknya, para ahli hadis yang banyak menulis perjalanan para ulama tentang ziarah, khataman Quran dan kuburan dan lainnya, beliau-beliau tidak ada pun menkomentari, nak kata sesat dia, bid'ah dan sebagainya, apatah lagi nak kata syirik, kufur, tidak ada. Jadi hanya ini memandai-mandai daripada golongan Wahabi yang berslogan ikut Quran dan Sunnah, tapi akhirnya hanya ta'assub kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah ataupun yang sealiran dengan beliau. Next, insya-Allah di muka surat 197 kita akan sambung di bab yang terakhir, bab yang kelima, iaitu larangan menuduh kafir atau musyrik. Jangan mudah-mudah kita itu oleh kerana berbeza pandangan dalam sesuatu isu atau berbeza pendirian dalam masalah politik, kita cepat-cepat kata orang tu kafir, kita cepat-cepat mengatakan orang tu musyrik. Jangan. Itu kita akan dihuraikan dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah di muka surat 197 kita memberi laluan kepada sesi tadabbur pula ya. Ini ada Salman bin Sa'ad komen dekat TikTok ni. Dia kata kena tahukan beza usaha ikhtiar di luar asbab atau dalam asbab. Betul lah.
Jadi ada asbab yang syar'i ya. Ambil berkat tu termasuk asbab yang syar'i. Macam doa lah. Doa. Kita angkat tangan berdoa, tiba-tiba Allah kurniakan, kadang-kadang luar daripada jangkaan kita. Itu asbab juga. Doa tu salah satu bentuk asbab. Makan ubat, asbab yang berdasarkan kajian. Kalau ubat-ubat tradisional, biasanya dia tidak berdasarkan kajian sangat, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi, kena faham tu. Jadi, mereka tak faham bila kita kata istighosah dengan wali. Mereka kata, kalau boleh istighosah dengan para wali walaupun telah meninggal dunia, maka bolehlah istighosah dengan pokok. Ini kata-kata mereka ya. Tapi mereka fitnah Ustaz Engku, kononnya Ustaz Engku yang anjurkan orang minta tolong dengan pokok. Ini satu perangai yang tidak baik lah. Kalau isu minta tolong dengan wali, silakan. Kita boleh berdialog. Sebab memang saya berpegang, meminta tolong dengan wali itu tidak ada beza. Sama ada wali itu masih hidup atau wali telah meninggal dunia. Masih hidup atau meninggal dunia, hakikat memang mereka tidak boleh buat apa-apa. Tapi dari segi asbab, Allah Ta'ala jadikan para wali ini sebagai sebab pertolongan. Tapi mereka tak faham. Mereka kata, kalau boleh minta tolong dengan wali dengan syarat i'tikad kita Allah yang beri, bolehlah minta tolong dengan pokok, kata dia. Dia tu, saya malas nak sebut nama, orangnya terkenal, ada PhD. Tapi tak cerdik lah cara dia fikir. Kenapa pula kalau boleh minta tolong dengan wali, boleh minta tolong dengan pokok? Kerana wali itu Allah jadikan sebab pertolongan ketika mereka hidup, dengan mungkin doa mereka, mungkin dengan memang mereka tolong secara fizikal dan sebagainya. Dan selepas kematian mereka, mereka tolong melalui doa. Jadi itu yang mereka tidak faham. Adapun pokok, bukan Allah jadikan asbab untuk kita pergi pada pokok, kita bercakap dengan pokok, wahai pokok, tolonglah saya. Bukan begitu. Itu yang disebut oleh Salman tadi. Salman Sa'ad tadi. Memang usaha ikhtiar tu dia kena ambil kira asbab lah. Adakah Allah jadikan pokok tu asbab pertolongan dengan cara kita pergi bercakap dengan pokok tu? Kan tidak. Allah jadikan pokok pertolongan dalam bentuk, sebahagian pokok tu kayunya sesuai dipotong, dibentuk untuk buat rumah, buat perabot. Jadi pertolongan dalam bentuk macam itu. Bukan dalam bentuk kita pergi bercakap minta tolong dengan dia, tidak. Ada setengah pokok misalnya Allah jadikan sebab pertolongan dengan cara dijadikan tempat berteduh, rimbun daunnya. Ada yang daunnya itu sendiri diambil, dijadikan ulam ataupun dijadikan ubat. Ada yang akarnya direbus, airnya diminum, air rebusan akar pokok tadi diminum. Jadi itu cara kita mendapat bantuan dari pokok. Sebab. Bila sebab ni adalah sesuatu yang sebenarnya berlaku dahulu sebelum sesuatu yang lain. Maka kita ni manusia kita kaitkan sebagai sebab dan musabab, cause and effect. Sebab adalah cause, musabab adalah effect. Tapi dari segi hakikat akidah, yang berlaku dahulu dan yang berlaku kemudian, kedua-duanya itu adalah ketentuan Allah. Contoh ya, supaya saudara Salman dan yang lain-lain boleh faham. Contoh, selalu berlaku bersentuh dengan api, berlaku dahulu, yang berlaku kemudian adalah hangus atau terbakar. Maka kita katakan bersentuh dengan api itu adalah sebab, cause, terbakar atau hangus itu adalah musabab ataupun efek. Kerana cause itu berlaku dahulu, efek berlaku kemudian. Tapi dari segi hakikat, bersentuh dengan api itu adalah dengan ketentuan Allah, terbakar itu juga dengan ketentuan Allah. Bukan kerana nature api, tidak. Dengan ketentuan Allah. Sebab itu bila Allah tentukan sebaliknya, walaupun biasanya Allah tentukan bersentuh dengan api terbakar, bersentuh dengan api terbakar. Jadi sebab musabab ni kita ambil kira. Maka dari segi hukum ambil kira sebab musabab ni. Haram kita misalnya kenakan api pada orang, ataupun kita letak api sampai hangus rumah orang, rumah sendiri sekalipun. Kenapa? Kerana mengambil kira sebab dan musabab. Tetapi dari segi akidah kita yakin kalau Allah tidak jadikan hangus terbakar, bersentuh, jangan katakan bersentuh dengan api, masuk dalam api juga tidak hangus. Itu yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi itu luar biasa. Bahasa kita sekarang ni luar biasa. Bahasa Arab disebut khariq lil adah, perkara yang mencari adat. Jadi betul usaha ikhtiar itu mengambil kira asbab. Janganlah pergi minta tolong dengan pokok.
Walaupun yang bertanya itu dia kata macam ni, bolehlah minta tolong dengan pokok, pergi dekat pokok, kata wahai pokok tolonglah saya dengan iktikad Allah yang beri. Tak boleh. Walaupun kamu iktikad Allah yang beri, tetapi memanglah tidak syirik lah kalau kamu tidak mengiktikadkan ketuhanan pada selain daripada Allah. Tapi masih lagi perbuatan itu bid'ah. Kerana pokok bukan dijadikan oleh Allah sebab pertolongan dengan cara kamu pergi minta bercakap dengan dia, bukan. Kamu boleh dapatkan a kind of benefit daripada pokok dengan apa, dijadikan rumah, dijadikan perabot, dijadikan ubat dan sebagainya, macam itu. Jadi saya harap saudara Salman Saad faham bila kita kata usaha ikhtiar tu masih dalam ruang lingkup asbab, betul, tapi kena faham ada sebab syar'i seperti doa, seperti ambil berkat, ada sebab yang tajrubi berdasarkan percubaan. Biasanya petua-petua orang tua-tua kita itu berdasarkan percubaan. Dia buat jadi. Jadi dia ceritalah kalau nak hilang pening kepala, cuba kamu ambil daun ni, kamu rebus minum. Itu pengalaman. Ada yang berdasarkan uji kaji seperti ubat-ubat hospital, mereka uji di lab, mereka tengok macam ni jadi. Tapi kesemuanya hakikatnya itu dengan izin Allah. Makanya kita manusia ni kita berusaha memang ambil kira sebab. Misalnya وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Bila mereka bertanya kamu tentang Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, cerita pada mereka begini-begini, antaranya kami kurniakan kepada Zulkarnain ini sabab, yakni jalan-jalan untuk di-achieve sesuatu. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Lalu beliau mengikut jalan-jalan itu. Jadi kita ambil kira asbab dalam kehidupan, tapi kita melihat kepada Rabbul Asbab dalam akidah kita. Melihat kepada Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, yang maha melakukan apa sahaja Allah Ta'ala kehendaki. Kena faham betul-betul konsep ini, kerana apa itu, supaya kita tidak tergelincir dalam kesyirikan, atau kita tidak tergelincir dalam mensyirikkan orang yang sebenarnya tidak syirik. Dua-dua tu kita tak mahu. Kita tergelincir melakukan kesyirikan, na'udzubillah min zalik, itu dosa besar yang tidak diampunkan kalau mati sebelum sempat bertaubat daripada syirik. Dan juga kita tidak mahu tergelincir dalam mengatakan orang Islam tu syirik, padahal sebenarnya tidak. Ini dua kegelinciran yang kita nak elakkan. Kita hentikan dahulu setakat itu perbincangan dalam isu ini, dan kita teruskan dengan sesi tadabbur. Saya akan ikut melalui Zoom. Saya akan share screen. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Masih lagi kita di bab yang pertama dalam surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah, iaitu pada membincangkan fadilat dan juga asma, nama-nama surah Al-Fatihah. Apakah kelebihan surah Al-Fatihah dan apakah nama-nama surah Al-Fatihah ini. Yang kelima adalah disebut juga surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran. Kalau terjemah secara harfiah, secara literal, adalah ibu Al-Quran, ataupun induk Al-Quran. Dan ada khilaf juga sebenarnya dalam isu menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran. Jumhur, majoriti ulama membenarkan, mengatakan boleh-boleh saja merujuk kepada surah Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ummul Kitab kita dah sebut dalam kuliah yang lalu. Dan ada tokoh seperti Imam Anas dan juga Imam Ibn Sirin yang mengatakan makruh memanggil Al-Fatihah atau menamakan surat Al-Fatihah itu dengan nama Ummul Quran, ibu Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sabit menolak pandangan yang mengatakan makruh ini. Imam Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani.
qala hadza hadithun hasanun sahih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni maksudnya bukan alhamdulillah per se. Alhamdulillah ni maksudnya merujuk kepada surah Al-Fatihah lah. Macam kita juga kadang kita cakap, cuba kau baca qul Allah. Nah, kalau orang yang faham, dia bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang orang yang faham. Orang yang tak faham atau saja dia nak main-main, bila kita kata kat dia, cuba kau baca qul huwallah. Dia pun qul huwallah. Tu tak faham. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bila alhamdulillah tu adalah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, ataupun juga disebut Ummul Kitab, dan juga As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berkata, dinamakan Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab. Kenapa? Kenapa tak namakan dengan nama Abul Kitab, bapa kitab? Kenapa baca Ummul Kitab? Ada sebab dia. Kerana dalam Al-Quran itu dituliskan, surah-surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah dahulu. Kan surah Al-Baqarah walaupun panjang, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya, itu semuanya datang selepas ditulis surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu pembukaan, sebagaimana ibu itu pembukaan kepada satu keluarga. Asalnya satu orang berkahwin, jadi ada isteri. Jadi isteri ini bersalin jadi ibu, barulah ada anak pertama, anak kedua, anak ke-10. Ada ibu dia dahulu. Kalau tak ada ibu, tak adalah. Satu orang tu dia tak ada isteri, duduk seorang-seorang, dia tak ada ibunya, tak adalah tak bertambahlah ahli keluarga dia. Tapi kita dah lama tak jumpa kawan kita, dulu dia seorang-seorang bujang, kita jumpa, masya-Allah, satu van keluarga dia, 2 van misalnya keluarga dia, kerana ada ibunya. Jadi itu sebab yang pertama, kenapa dinamakan Al-Fatihah itu sebagai ummu. Jadi kita sebagai manusia pun, kita sebab itu dituntut kita itu sangat menghormati kepada ibu kita. Kerana dengan sebab ibu kita lah ada permulaan pada hidup kita. Maka itu jasanya besar. Bahkan walaupun bapa juga ada peranan dalam kewujudan kita, tapi dari segi pembentukan kita dalam rahim ibu hanya sejenak saja. Bapa itu ada peranan, tapi ibu kan dia berperanan menanggung kehamilan itu kurang lebih 9 bulan. Kita pun kalau diikat something di perut kita 1 kilo, 2 kilo, jangan kata 9 bulan, kita nak bawa 1 hari pun kita dah rimas. Kalau ada perut kita macam itu, perut kita berangin pun kita dah rasa rimas. Ni ada orang manusia dalam itu. Jadi apa saja kebaikan dalam hidup kita ni sebenarnya bermula daripada ibu kita. Maka apa saja surah yang ditulis dalam Al-Quran itu dimulai dengan tulisan Al-Fatihah terlebih dahulu, maka dinamakan Ummu Al-Kitab. Kemudian daripada satu sudut yang lain dinamakan Ummu, ibu, kerana kalau dalam solat memang kita mulai dengan Al-Fatihah dahulu. Barulah kita baca surah yang lain. Dan telah berkata Yahya bin Ya'mur, Ummul Qura misalnya, itu adalah Makkah, ibu kepada negeri-negeri ataupun daerah-daerah, itu adalah Makkah. Wa Ummu Khurasan adalah Marwun, satu daerah nama Marwun. Wa Ummul Quran, dan ibu Al-Quran adalah Suratul Hamdi, iaitu surah Al-Fatihah. Baik. Dan ada pandangan qila ni dia memberi satu, kalau kita baca kitab Arab, kebiasaannya qila ni menunjukkan bahawa ada dikatakan orang lah, tapi taklah kuat sangat. Bukanlah satu pandangan yang begitu kuat, tapi adalah pandangan macam itu. Iaitu dinamakan Ummul Quran kerana dia yang awal-awal. Sebab kita sebutkan tadi kan, dalam kehidupan manusia pun maknya itu dulu. Kemudian barulah datang anaknya. Jadi selain daripada ibu kandung kita, kita kena hormat juga pada ibu mertua. Kerana
kita dah ambil anak dia jadi isteri kita, yang kita sayang, yang kita peluk, yang kita apa. Tapi maknya kita buang, tak betul lah. Kerana maknya itulah jadi permulaan kepada kehidupan isteri kita ataupun suami kita. Ada orang ambil anaknya saja. Suaminya tu dia sayang, tapi mak mertua dia tak suka, mana boleh macam tu. Dia kena terima package lah. Dua-dua lah, kerana mak tu adalah permulaan. Jadi dinamakan Ummul Quran kerana Fatihah ni adalah permulaan pada Al-Quran. Bahkan daripada sudut summary-nya, ringkasannya, Fatihah itu merangkumi seluruh ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Kerana ada menceritakan tentang memuji Allah Ta'ala. Jadi seluruh ilmu Al-Quran itu ada cerita tentang kesempurnaan, kehebatan, kekuasaan, kebijaksanaan, semualah keindahan-keindahan, kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam Al-Quran. Dan ada menceritakan bahawa ikrar kita itu menyembah dan menggantung harapan, mengharapkan pertolongan daripada Allah. Dan itulah sebahagian besar daripada ilmu dalam Al-Quran pun menceritakan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita itu fa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kita orang yang bertawakal tu dia nak gantung harapan kepada Allah. Jadi banyak ayat Quran berkisah tentang itu. Kemudian bercerita tentang nakkan jalan yang lurus. Al-Quran tu banyak cerita jalan yang lurus. Dan mohon lindung daripada jalan orang-orang yang dimurkai. Dan dalam Quran pun cerita tentang perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan minta lindung daripada menjadi orang yang sesat. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang apa-apa perbuatan dan pegangan-pegangan yang sesat. Jadi secara keseluruhannya, apa yang tertulis dalam Al-Fatihah itu menggambarkan segala ilmu yang ada dalam Al-Quran sehingga dinamakan sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Dan dengan ini itulah dinamakan Mekah itu Ummul Qura. Dalam logik yang samalah, Mekah itu digelar sebagai Ummul Qura kerana dia adalah muka bumi yang pertama, yang dari segi penciptaan awalnya dan kemudian berkembanglah bumi ini. Selain daripada Mekah ada tempat-tempat yang lain. Dan diberikan juga seorang ibu dipanggil Ummu kerana ia adalah asal kepada keturunan. Dan bumi adalah sebagaimana disebut dalam satu syair oleh Umayyah bin Abi Salt. Dia kata fal ardu ma'qiluna wa kanat ummuna fiha maqabiruna wa fiha nuladu. Jadi bumi itu adalah seolah-olahnya ibu kita. Kerana dalam bumi nanti kita akan dikebumikan. Kita akan berada dalam bumi setelah mati dan dalam bumi juga kita itu dilahirkan. Jadi ini dari segi perbincangan bahasa, tapi kita boleh ambil iktibar bahawa yang dikatakan ibu itu satu kedudukan posisi yang sangat penting. Bermula sesuatu itu melalui ibunya. Kalau arak itu digelar Ummul Khaba'ith. Minum arak tu adalah ibu kepada segala kejahatan. Kerana bila minum arak hilang akal. Yang membenting manusia daripada buat benda-benda tak betul ni akal dia. Kalau akal pun dah tak betul, macam-macam dia boleh buat lah. Sebab tu dinamakan Ummul Khaba'ith. Yang ni saya tak cerita kerana banyak sangat dari sudut bahasanya. Kita lebih nak pada tadabbur. Yang keenam, dipanggil Al-Fatihah ini namanya adalah Al-Mathani. Nama Al-Fatihah yang lain adalah Al-Mathani. Kenapa dipanggil demikian? Kerana dia tusanna fil kulli rakaatin, maknanya diulang-ulang pada setiap rakaat solat. Kalau surah lain bolehlah kalau nak ulang, tapi tak disuruh kita ulang. Tapi kalau Al-Fatihah, rakaat pertama pun disuruh baca Fatihah, rakaat kedua pun baca Fatihah, rakaat ketiga pun Fatihah, rakaat keempat pun Fatihah. Bahkan kalau kita solat tarawih berrakaat-rakaat pun Fatihah juga yang diulang-ulang. Dan ada pandangan mengatakan dinamakan Al-Masani kerana dia adalah satu surah yang exceptional. Istisna itu adalah pengecualian. Exceptional kerana hanya
dikurniakan surah ini kepada umat Nabi SAW. Tidak pernah surah seumpama Al-Fatihah ini dikurniakan kepada seorang pun sebelum daripada umat Nabi SAW. Ini macam satu simpanan khusus untuk umat Nabi saja diturunkan suratul Fatihah. Untuk umat Nabi-Nabi terdahulu ada diturunkan ayat-ayat yang kita katakan kitab daripada Allah Ta'ala, Tauratnya, Injilnya, tapi tidak ada yang seumpama suratul Fatihah. Jadi istimewa. Orang sekarang ada sampai anti Fatihah pula. Tak boleh baca Fatihah lepas semayang dan sebagainya. Siapa kata? Mana dalil? Ya, memang kita ada wirid-wirid yang warid daripada Nabi SAW, istighfar 3 kali, ya. Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajini minana 7 kali, baca ayat kursi, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ya, ada yang warid daripada Nabi SAW, tapi tidak menjadi dalil bahawa tak boleh baca Fatihah. Mereka tak faham. Oleh kerana ada bacaan ni, maka bacaan satu lagi haram. Tidak ada kaedah sedemikian. Nak baca Fatihah silakan. Cuma zikir yang warid jangan ditinggalkan. Jangan, kadang-kadang setengah orang Al-Fatihah terus baca doa. Mana zikir yang warid Nabi tak diamalkan, tak betul lah. Tapi kalau sekadar dia nak menambah, selain daripada zikir yang warid dia dah buat, dia nak baca Fatihah, itu bagus. Kerana ini satu surah yang special, yang dikurniakan hanya kepada umat Nabi SAW. Baik, yang ketujuh, ya, dinamakan sebagai Al-Quranul Azim, bacaan yang agung. Ya, kita akan berhenti insyaAllah dalam sekitar 10.45, kerana kita start tadi pun 9.45. Ya. Tapi start 9.45 pun masih ada yang masuk lambat juga. Cadang-cadang sepatutnya 9.30 kelas kita. Nampak tak ramai lagi masuk. Cadang-cadang kita start 9.45 tu, by 9.45 tu semua dah masuk. Rupanya start 9.45 masih ada juga yang masuk lambat. Baik. Kemudian dinamakan Al-Quranul Azim. Dinamakan demikian kerana dia mengandungi semua ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini keagungannya daripada sudut ilmu itu. Dan dia ada dalam Al-Quran itu memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungannya. Dan dalam Al-Fatihah ada elemen memerintahkan supaya beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Dan dalam Al-Fatihah ada kita itu mengaku kelemahan kita daripada melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebenarnya pasrah, menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan macam yang difahami oleh sebahagian orang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana syirik kalau minta dengan orang lain. Bukan. Boleh minta tolong dengan makhluk, tapi atas jalan asbab saja. Kena bergantungan hati mesti dengan Allah juga. Boleh minta tolong dengan menteri, minta tolong dengan sultan, minta tolong dengan polis, minta tolong dengan bomba, minta tolong dengan jiran sebelah rumah, boleh. Tapi mesti kita yakin sebulat-bulatnya pertolongan adalah daripada Allah. Sebab itulah dalam Fatihah kita sebut iyyaka na'budu, hanya akan Dikau kami sembah, beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya akan Dikau kami minta pertolongan. Sebab itu dalam hadis yang bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, minta tolong dengan Allah. Bukan berarti mensyirikkan ikhtiar kita minta tolong dengan makhluk, tidak. Tapi nak memastikan hati kita itu bulat yakin bahawa pertolongan sebenar adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebenarnya manusia ni lemah. Kalau Allah tidak bantu, apa pun tak boleh buat. Jangan kata-kata nak bangun tahajud, nak bangun subuh pun tak mampu. Kalau Allah tak bantu. Dan dalam Fatihah juga ada kita itu merintih, memohon kepada Allah hidayah. Mana memang Nabi SAW sebab kepada hidayah, para ulama menjadi sebab kepada hidayah, bahkan kadang-kadang kawan kita menjadi sebab kepada hidayah. Tapi hakikat hidayah itu adalah daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang tanya ni, macam mana Ustaz nak buat dengan geng-geng mereka ni? Degil sungguh tak nak dengar. Doa je lah. Dakwah kita tu hanya usaha ikhtiar saja. Kita boleh terangkan, oh gini dalilnya, gini hujahnya. Tapi kalau tak dapat hidayah, mereka tetap dengan cara mereka. Mereka tetap dengan cara memaki hamun, troll, main-main, gelak, perli. Nak buat macam mana? Hidayah di tangan Allah. Jadi, nak tak nak kita kena pasrah dan mohon hidayah. Kerana kalau kita mohon hidayah buat mereka, insya-Allah malaikat aminkan doa tersebut dan malaikat juga doakan hidayah buat kita. Dan minta Allah tunjukkan jalan yang lurus.
dan jauhi daripada orang-orang perangai yang tak bagus yang menyebabkan jadi sesat, jadi Allah murka. Dan ini sebenarnya adalah seolah-olahnya the summary of all the knowledge contained in the Quran. Ini adalah poin-poin yang penting yang yang sebenarnya terkandung dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Baik. Ada beberapa slide lagi. Kita mungkin ni slide yang terakhir untuk hari ini. Yang ke-8 daripada nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, penyembuh. Jadi ada orang alergik ni, mana ada dalil ni mana ada dalil baca surah ni. Seluruh Al-Quran itu adalah kesembuhan sebenarnya. Khususnya adalah Al-Fatihah. Ada riwayat daripada Imam Ad-Darimi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sam. Fatihah ni maknanya adalah menjadi kesembuhan daripada setiap jenis keracunan, penyakit. Ya. Jadi ada kesembuhan. Jadi macam mana kalau kamu nak kira kajian saintifik? Kawan kita kata sebab musabab tadi. Apa kajian saintifik bila baca Fatihah sembuh penyakit? Ya tidak ada. So, sebab musabab tidak semestinya hanya confine kepada yang berdasarkan kajian saintifik. It doesn't change anything. Kajian saintifik pun masih asbab. Tak boleh misalnya oleh kerana ada kajian saintifik mengatakan kalau makan obat ni, penyakit ni sembuh, maka kita yakin obat yang menyembuhkan. Itu tak boleh. Kita mesti yakin bahawa Allah yang menyembuhkan. Tak boleh lagi juga. Maka tak semua usul ikhtiar tu mesti scientifically proven. As long as ianya satu bentuk sebab, sama ada scientifically tested ataupun just berdasarkan pengalaman orang tua-tua, orang yang ada pengalaman dapati benda itu memang selalu berlaku begitu, ataupun berdasarkan direct dengan Allah Ta'ala seperti kita katakan doa, ataupun mengambil kebaikan daripada orang soleh yang kita katakan tabaruk. Semua itu adalah asbab. Doa juga adalah asbab. Kalau Allah kendaki, Allah boleh beri tanpa kita berdoa pun. Tapi kita berdoa kerana itu usaha ikhtiar kita. Dan ada pahala. Doa itu adalah ibadah. Dan daripada Abdul Malik bin Umair, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Fi Fatihatil Kitab syifa'un min kulli da'. Pada surah Al-Fatihah itu ada kesembuhan daripada segala penyakit. Jadi kalau kita ada penyakit yang tak sembuh-sembuh, boleh saja kita usaha ikhtiar dengan kita membaca surah Al-Fatihah, mohon doa pada Allah Ta'ala, moga-moga itu menjadi kesembuhan buat kita. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.